bawah langit Andalusia, di tanah yang pernah menjadi saksi kegemilangan tamadun Islam. Kami melangkah menjejaki jejak sejarah dari kota biru Chefchaouen, from where you can have spectacular views of the Alhambra. ke megahnya Alhambra, hingga kemah azan di Masjid Granada. Setiap langkah membawa makna, setiap detik menjadi kenangan. Inilah kisah perjalanan kami, sebuah kembara yang menyentuh hati dan membuka jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abdul Kadir. Panggil JK boleh, panggil Zainal boleh. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana pertama sekali memilih Jakarta untuk pelancongan kali ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Tuhan kami, rahmatilah perjalanan kami semua ke Spain, insyaAllah. SPM! Ya Allah! 37. Dengan langkah yang penuh harapan dan hati yang syarat impian, kami meninggalkan tanah air menuju sebuah kembara yang akan mengubah diri kami. Kami menjejak bumi Maghribi disambut embun pagi Casablanca. Masjid Hasan Tudula berdiri megah, seakan menyapa kedatangan kami dengan angin samudera Atlantik yang dingin. Di belakang saya ini ialah Masjid Hasan II. Masjid dia pun tersergam indah kagum saya. The inspiration, the idea has inspired this idea from the Holy Quran. The Quran which said, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Perjalanan diteruskan ke Marrakech, kota merah yang hidup dengan warna, bau rempah, suara penjajah, dan sejarah yang masih bernyawa di setiap lorongnya. Orange plus oil, anti-stress, insomnia as well. Dibina untuk melatih askar-askarnya berenang. Lautan Mediterranean untuk pergi ke Spain. Sekarang ni kolam ni dah tak digunakan untuk berenang, tapi digunakan untuk sumber pengairan untuk ladang pokok zaitun. Kasar Tanjung Jara. Inilah dia Masjid Kutubiyah, di mana kita lihat sebelah kanan ialah binaan dibina ketika dinasti Buwahyitun dan kemudian Murabitun, yang menunjukkan perbezaan Indonesia disebab ketidaksiapan itu disebabkan perbezaan ideologi antara dua dinasti. Kami melangkah di hadapan Hasan Tower, menara yang tidak pernah disempurnakan, namun tetap berdiri sebagai simbol cita-cita besar tamadun Islam. Biarpun terhenti, ia tidak pernah dilupakan. Dan di Kasbah Udaya, kami memandang Laut Atlantik yang terbentang luas.
Angin yang bertiup seolah-olah membawa pesan lama bahawa perjalanan bukan sekadar untuk melihat tetapi untuk memahami dan mensyukuri setiap langkah yang Allah izinkan kami lalui. Kita sebenarnya sekarang berada di hadapan pintu besar atau dia panggil Bab Mansur. Meknes adalah merupakan salah satu daripada Imperial City ataupun bandar diraja di Morocco, iaitu Fez, Meknes, Casablanca dan juga Marrakesh. Ini bangunan-bangunan ini kekal sebagai milik kerajaan Morocco, di mana penduduk-penduduk Yahudi pada masa itu sekarang ini telah semakin berkurangan dan kini berada kebanyakannya berpusat di Rabat. Di Fez kami menelusuri kota ilmu, kota ulama, kota warisan Islam. First operation down in the tannery, we wash this leather in the white side. We wash it by that white liquid, which is naturally made from the pigeon poop and the limestone. Yes, I'm telling you why pigeon poop. So we use pigeon poop, limestone, salt and the water. Medina tua yang luas bagai labirin, kulit yang disamak di Teneris, dan madrasah Bou Inania yang dipenuhi seni halus Islamik. Rasa macam puaslah makan hari ini. Di sinilah kami belajar bahawa kecantikan tamadun bukan sekadar bangunan, tapi warisan ilmu yang meninggalkan jejak sepanjang zaman. Perjalanan diteruskan ke Chefchaouen, kota biru yang memeluk kami dengan ketenangan. في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر إخواننا في فلسطين وخاصة في نصيرة ومعين وظاهرة اللهم اطعمهم واسقهم اللهم قوهم وقوي بهم شوكة الإسلام. Di sinilah tawa paling ikhlas dan gambar paling tulus dirakam. Chefchaouen, kota dongeng yang sukar dilupakan. Dari Tangier, kami menyeberangi Selat Gibraltar. Hello, Laluan yang pernah dilalui oleh Tariq bin Ziyad ketika membawa cahaya Islam ke Eropah. Tanah asing yang berdiri di antara Afrika dan Eropah, di puncak batu Gibraltar. Kami memandang laut yang luas dan menyedari betapa besar perjalanan yang sedang kami lalui. Assalamualaikum. Kami berada di Cordova. Cordoba, di mana di belakang saya ialah Mosquita Cathedral, yang mana dibina pada zaman kegemilangan Abdul Rahman Al-Muawiyah Al-Dakin, khalifah yang masuk yang lari daripada kerajaan Abbasiyah dulu. Air mata kami hampir menitis. Di hadapan mezquita Masjid Agung yang kini menjadi gereja, kami merasai rindu pada kegemilangan Islam Andalusia. Tapi ada satu raja lah kan. Jadi dia minta buat pembaikan semula. Bila dia buat pembaikan semula, sepatutnya perbaikan sebelum itu engkau mencantikkan apa yang ada. Dia tak ada, dia iris benda tu jadi. Nampak kat situ ada ayat Quran kan. Semua kita dia tukar di situ. Nampak? Semua dia buang. Dia buang. Ini ada perbezaan yang kita nampak. Ini yang masa dia datang laju tu datang. Dia kata, apa kau buat ni? Kenapa kau buang yang lama? Jadi diorang selamatkan ini. Lepas tu terus mezquita ni diletakkan di bawah wakaf, diperbadankan. Maknanya anything kau nak buat changes, semua mesti dapat kelulusan daripada penduduk wakaf tu. Dah tak boleh dah kau sewenang-wenangnya buat tu. Di Madinat Az-Zahra, semua itu membisikkan kisah tentang tamadun yang pernah menjadi cahaya dunia. Hari ini hanya tinggal runtuhan, namun sejarahnya tetap teguh. Granada, permata terakhir Islam di Andalusia. Kalau kita lihat di dinding belakang ini seolah-olah tertulis La ilaha illallah. Alhambra yang berdiri bak syurga dunia. Air yang mengalir, taman yang subur, ukiran halus yang menyebut nama Tuhan.
kami melangkah perlahan. Kami di Masjid Granada membelakangkan Alhamdulillah. Merasai angin yang sama pernah dirasai Sultan-Sultan Nasrid. Dan ketika matahari senja menyinari kubah Alhambra, kami mendongak ke langit. Di Masjid Granada, takbir kami beralun. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Suasana syahdu, pemandangan megah seolah-olah masa terhenti. Ronda menyambut kami dengan jurang dalam yang menggetarkan dan jambatan Puente Nueva yang menghubungkan dua dunia. Seville pula memperkenalkan kami kepada Alcázar, istana yang dibina oleh tangan Muslim, menjadi simbol penyatuan seni dan budaya. This is the biggest square in the area because the area is like an old Medina. It was a Jewish neighborhood. So like the one we saw in Cordoba around the mosque, very narrow street to prevent the direct sun. Portugal menyambut kami dengan angin Atlantik yang lembut. Di Lisbon, sejarah pelayaran dunia bermula. Padrão dos Descobrimentos dan Belém Tower menceritakan kisah para pelaut Portugis yang merentas samudra. Di Sintra, kami berdiri di Cabo da Roca, hujung barat benua Eropah. Dari sini, dunia terasa lebih luas dan hati terasa lebih kecil, lebih bersyukur. Toledo, kota bukit yang pernah menjadi jantung ilmu Islam, Yahudi dan Kristian. Di setiap lorong ada cerita, di setiap pintu ada sejarah. Barcelona pula menutup perjalanan kami dengan seni bina moden, La Rambla yang hidup, dan Sagrada Familia, karya agung yang masih belum siap sejak 1852. Perjalanan pasti ada akhirnya, namun kenangan akan terus hidup di hati. Kita datang sebagai peserta, kita pulang sebagai keluarga, dan semoga satu hari nanti langit Andalusia, Laut Maghribi, dan senja Portugal akan menyapa kita sekali lagi. Jack kertas terbaik. Jack kertas for trip Spain, Portugal, Morocco dan Gibraltar. Guna Jack kertas. They are good. Thank you, Jakartas. Jack kertas terbaik. Of course, Jack kertas terbaik. Muchas gracias, Sabrito Manolito.